Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtar Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri bersabda berharap sektor awam dan sektor swasta terus berganding bahu bagi mencapai persekitaran yang dinamik, lestari dan berdaya saing. Dalam sabda menerusi rakaman video semasa majlis pembukaan rasmi Anugerah Perniagaan ASEAN ABA 2021, semalam Duli Yang Teramat Mulia memberikan pujian kepada penaja-penaja korporat bagi mendedikasikan pendapatan mereka untuk tujuan sosial yang mana mereka akan dianugerahkan dengan Brunei Special Award for Emerging Social Enterprises. Duli Yang Teramat Mulia bersabda bahawa pandemik COVID-19 telah berkembang secara meluas daripada kecemasan kesihatan kepada krisis ekonomi global dan telah memberi kesan negatif kepada sektor swasta. Walau bagaimanapun, rantau ini telah mula menunjukkan pemulihan ekonomi pada tahun ini dan sektor swasta memainkan peranan yang penting dalam menyumbang kepada usaha pemulihan berkenaan. Duli Yang Teramat Mulia menekankan akan kepentingan kerjasama antara sektor awam dan swasta untuk mencapai pemulihan yang lestari. Duli Yang Teramat Mulia menekankan bahawa program-program seperti ASEAN Business Roundtables, ASEAN Business and Investment Summit dan ASEAN Business Awards menunjukkan bahawa banyak manfaat yang diperoleh jika kerajaan dan swasta sama-sama berganding bahu. Continued collaboration between the public and private sectors will undoubtedly help identify economic opportunities and relevant actions to further support the businesses in developing a strong foundation and explore new innovative ways to do business. As we enter into a new phase of economic digital transformation, rapid technological advancement is reshaping our economic environment. Hence, the private sector, particularly the MSMEs, must effectively adapt in today's globalized digital economy by upgrading their capacities as well as stepping into new markets abroad. ABA merupakan acara tahunan yang berprestij yang memberi penghargaan kepada perniagaan-perniagaan di Asia Tenggara bagi pencapaian mereka di atas kadar pertumbuhan perniagaan yang mampan dan sumbangan yang penting terhadap kemakmuran ekonomi rantau ini. Acara ABA memberikan pendekatan yang strategik kepada para peniaga untuk meningkatkan visibiliti masing-masing untuk terus-menerus menaikkan semangat yang kreatif selaras dengan keadaan semasa yang sentiasa berubah-ubah. Pada masa yang sama, para peniaga juga berpeluang untuk mengembangkan rangkaian perniagaan mereka di rantau ASEAN dan di peringkat perniagaan global. Anugerah Perniagaan ASEAN ABA mengiktiraf perusahaan kecil dan sederhana yang berpotensi menjadi pemacu ekonomi global. Dengan tema Recover Stronger Together Sama-sama, anugerah tersebut juga menghargai kecemerlangan dan kejayaan syarikat-syarikat ASEAN menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi ASEAN. Dari 126 penyertaan yang diterima, 45 organisasi dari negara-negara ASEAN termasuk 2 negara bukan dalam kalangan ASEAN iaitu kategori Friends of ASEAN menerima anugerah berprestij. ABA menampilkan 8 kategori. 4 organisasi dari negara Brunei Darussalam menerima anugerah dengan sebuah daripadanya memenangi 2 kategori. Excel Tech Solutions Sdn Bhd memenangi sektor integrasi utama bagi tenaga dan kategori pengusaha muda. Pony Marine memenangi SME cemerlang dalam kategori syarikat yang berkembang dan Big Begawan Project memenangi kategori perniagaan inklusif. Community for Brunei Young Entrepreneurs Association of Cambodia YEAC
dan Malaysia Trace Innovation Association memenangi anugerah pengusaha sosial yang menonjol bagi kategori anugerah khas Brunei. Kemboja akan menjadi pengerusi ABA 2022. Lapan belas kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 15,111 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Juga menyertai sidang media tersebut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah, Kementerian Kesihatan. Terdapat tambahan 3 kes baru pada satu kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat satu kluster baru telah dikesan yang melibatkan 5 kes. Kluster baru ini ialah kluster Nur Naziba Construction Kota Batu Staff House, iaitu kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 5 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 127 kluster. Selain itu, terdapat 2 kes import yang tiba ke negara Brunei Darussalam dari Mesir melalui Kuala Lumpur dengan menaiki penerbangan diraja Brunei BI 874 pada 17 bulan 11 2021. Manakala terdapat 8 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 58 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 14,565 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 447 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 2 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kedua-dua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan 1 kes memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, terdapat 1 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang di bawah pemantauan rapi dan memerlukan bantuan oksigen. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 3,876 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 623,500 ujian. Menteri Kesihatan juga mengongsikan pada 30 November 2021, sebanyak 1,271 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan, seramai 403,675 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, iaitu 93.9% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 348,775 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 81.1% daripada jumlah penduduk negara. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan memaklumkan bahawa perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak akan dijalankan seperti berikut. Pusat Kesihatan Pangkalan Batu pada hari Jumaat 3 Disember 2021 dari jam 9 pagi hingga 12.30 hari, dan Ahad 5 Disember 2021 dari jam 9 pagi hingga 2.30 petang. Khusus bagi penduduk mukim Pangkalan Batu dan kawasan persekitaran yang berumur 18 tahun ke atas yang belum menerima suntikan vaksin COVID-19 dan yang dijadualkan untuk vaksinasi dos kedua. Di samping itu juga, perkhidmatan vaksinasi dari rumah ke rumah akan diadakan pada tarikh 2 Disember 2021. Penduduk setempat yang ingin mendapatkan suntikan COVID-19 bolehlah datang terus secara walk-in dengan membawa kad pengenalan ataupun pasport, kad atau nombor BRUHIMS jika ada, dan kad vaksinasi COVID-19, iaitu hanya bagi yang menerima suntikan dos kedua. Bagi mereka yang memerlukan bantuan kenderaan untuk dibawa ke klinik, mereka bolehlah memaklumkan kepada ketua kampung. Manakala bagi mereka yang tidak dapat untuk hadir sendiri ke pusat kesihatan berkenaan, disebabkan masalah kesihatan, mereka boleh mendaftar atau didaftarkan melalui ketua kampung bagi urusan vaksinasi di rumah masing-masing. Bagi operasi peralihan yang dijalankan dari jam 10 malam hingga 4 pagi, alhamdulillah tidak ada pelanggaran arahan, telah dikeluarkan denda kumpan di seluruh negara.
Pada sidang media yang sama, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menjelaskan acara Brunei December Festival kali kelima diadakan bermula hari ini hingga 31 Disember 2021. Acara tersebut merupakan inisiatif Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Lembaga Pelancongan Brunei dengan kerjasama beberapa agensi kerajaan dan swasta, perwakilan asing serta syarikat-syarikat pengurus acara tempatan. Mengambil kira situasi pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara ketika ini, maka penganjuran Brunei December Festival tahun ini akan lebih menumpukan kepada acara dan aktiviti yang dapat dilaksanakan secara virtual. Manakala acara-acara fizikal adalah tertakluk kepada garis panduan dan SOPs yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Alhamdulillah, sebanyak 50 acara akan diadakan, yang mana 42 daripadanya adalah virtual dan 8 adalah acara berbentuk fizikal. Kesemuanya acara-acara ini meliputi acara-acara Islamik, kebudayaan dan kesenian, makanan dan kulineri, sukan, rekreasi dan pengembaraan, membeli belah, dan satu kategori baru iaitu teknologi digital dan ICT. Beberapa acara virtual yang akan diadakan adalah seperti Virtual Hockey Clinic, Fifth Brunei Film Blitz, The Tiny Lit Fest, Diskusi Komik, Virtual Cooking Class, Online Shopping, E-Sports Competition, dan Coding Conquest Hackathon. Manakala acara-acara fizikal pula adalah seperti bengkel penulisan Jawi dan Expo Kaligrafi di Pengajian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Costume Run, dan One City Expo 2021. Sementara bagi acara-acara yang berbentuk fizikal, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan mengingatkan para penganjur acara dan orang ramai, khususnya para pengunjung dan peserta, untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi SOP dan garis panduan fasa peralihan COVID-19. Antaranya seperti memastikan hanya pengunjung atau peserta yang mempunyai kod Bru Health hijau dan kuning sahaja dibenarkan masuk. Memastikan pengunjung atau peserta telah menerima dos vaksinasi yang lengkap, menjalankan pemeriksaan suhu badan di pintu-pintu masuk, memastikan pemakaian sungkup muka dengan betul, menyediakan cecair disinfeksi atau hand sanitizer, memastikan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1.5 meter. Bagi kawasan tertutup, hendaklah memastikan pengudaraan yang mencukupi dan memastikan kapasiti tidak melebihi 50% atau tidak melebihi 200 orang pada satu masa. Jabatan Kemajuan Pelancongan akan secara berterusan memantau dan akan membuat pemeriksaan ke lokasi-lokasi dan premis-premis bagi acara-acara fizikal tersebut bagi memastikan pematuhan kepada SOPs dan garis panduan Kementerian Kesihatan yang berkuat kuasa dari masa ke semasa. Bagi maklumat lanjut mengenai acara Brunei December Festival, bolehlah melayari laman sesawang atau sosial media Brunei December Festival 2021. Jabatan Perhutanan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan Bundayana Kontraktor Senyap Berhad pagi tadi menandatangani kontrak perjanjian bagi projek pembangunan sebuah restoran menggunakan kaedah Public Private Partnership PPP di Taman Rekreasi Hutan Bukit Patoi, daerah Temburong. Majlis penandatanganan diadakan di Dewan Setia Pahlawan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Menyaksikan penandatanganan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, menandatangani bagi pihak Jabatan Perhutanan, Dayang Nuralinda binti Haji Ibrahim, Pengarah Perhutanan, sementara syarikat Bundayana diwakili oleh pengarahnya, Dayang Nuratikah binti Zaini. Dibina di atas tanah seluas 0.48 ekar di Taman Rekreasi Hutan Bukit Patoi itu dihasrat menjadi sebagai salah satu destinasi eko pelancongan.
Dengan sokongan padu dari pihak berkepentingan termasuk Pejabat Daerah Temburong, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan pihak Otoriti Kemajuan Daerah Temburong AKDT, pembangunan restoran ini diharap akan dapat menambah lagi pengunjung ke daerah Temburong dan ke Taman Rekreasi Hutan Bukit Patoi, di samping membantu dalam perkembangan sektor pelancongan dan ekonomi penduduk tempatan secara tidak langsung. Usaha-usaha digitalisasi telah dipercepatkan khususnya sejak gelombang kedua COVID-19 di negara Brunei Darussalam pada bulan Ogos tahun ini. Menurut Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, di bawah pelan strategik kementerian tersebut, negara mensasarkan untuk mencapai 75% langganan household internet menjelang tahun 2025. Sasaran tersebut telah pun dicapai pada bulan September lalu dengan hampir 80,000 pelanggan jalur lebar tetap direkodkan, iaitu bersamaan dengan 75.25% household. Ini dilengkapi lagi dengan 135.7% mobile broadband penetration dalam kalangan penduduk di negara ini. Berucap pada sesi pertama mengenai broadband connectivity bagi mesyuarat Menteri-Menteri ICT 2021 yang diadakan secara maya, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Penerang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Awang Muhammad Yusof menjelaskan teknologi dimanfaatkan dalam agenda transformasi digital dengan penggunaan teknologi utama seperti 5G, Artificial Intelligence AI dan Internet of Things IoT. Negara Brunei Darussalam jelas Yang Berhormat sedang meningkatkan broadband connectivity antara lainnya melalui projek rintis 5G dan perkembangan kemahiran 5G. Dalam menghadapi transformasi digital, salah satu keutamaan negara Brunei Darussalam ialah bagi reskilling dan upskilling sumber tenaga manusia. Yang Berhormat seterusnya mengongsikan mengenai keperluan bagi persekitaran yang selamat dan terjamin. Ancaman keselamatan siber tidak dapat diketepikan dengan mengambil kira digital connectivity yang tinggi. Oleh itu, melalui penubuhan agensi baharu Cyber Security Brunei CSB, usaha dan penyelarasan bersepadu dijalankan untuk memastikan integriti infrastruktur maklumat kritikal negara adalah terjamin. Ini termasuk penyediaan perundangan khusus berkaitan keselamatan siber yang kini berada di peringkat akhir. Mesyuarat dihoskan oleh Kementerian Sains dan ICT Republik Korea dengan tema A New Normal, Rebuilding an Inclusive Society Through Digital, Promoting Broadband Connectivity and Digital Inclusion. Mesyuarat tersebut dirasmikan dengan ucapan pembukaan daripada Puan Yang Terutama Lim Ye-suk, Menteri Sains dan ICT Republik Korea. Program mesyuarat juga termasuk ucapan dan perkongsian maklumat dalam kalangan menteri dan ketua delegasi rantau Asia berkaitan Building a Digitally Inclusive Society. Mesyuarat turut menghasilkan Chair Statement on Asia's Inclusive Connectivity and Shared Prosperity. Jabatan Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri memaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi Yang Mulia Dayang Martinah binti Haji Tamid, Pegawai Alam Sekitar Kanan di Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi, dinaikkan pangkat sebagai Pengarah Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi di Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi, Kementerian Pembangunan pada 11 November 2021. Anugerah Makanan Brunei BFA meneruskan lagi penilaian mereka di dua buah lokasi bersama juri-juri khas. Ia bertujuan untuk mempromosi dan merangsang pertumbuhan industri makanan dan minuman negara. Penilaian diadakan di Satay House dan London Cafe. Antara yang menyertai Tuan Yang Terutama Hok Sofia, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kemboja ke negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama U Tin Lin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Kesatuan Myanmar ke negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama Abel Guterres, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timur Leste ke negara Brunei Darussalam. Dan Tuan Irwan Iding, Timbalan Ketua Misi Kedutaan Republik Indonesia
ke negara Brunei Darussalam. Kementerian Hal Ehwal Agama menerusi Jabatan Urusan Haji memaklumkan pendaftaran haji bagi tahun 1443 Hijrah 2022 Masihi akan dibukakan pada hari Isnin 6 Disember 2021 dan ditutup pada 5 Februari 2022. Berikutan fasa peralihan di bawah rangka kerja pemulihan COVID-19 kebangsaan, orang ramai disaran membuat tempahan awal untuk pembelian borang pendaftaran haji melalui talian WhatsApp pusat pendaftaran yang disediakan. Borang pendaftaran haji berharga RM2 sekeping boleh ditempah bermula esok, Khamis 2 Disember 2021 dan tutup pada 30 Januari 2022. Talian WhatsApp pusat-pusat pendaftaran adalah seperti yang tertera. Bagi pengambilan borang pemohon akan dimaklumkan melalui talian WhatsApp mengikut janji temu yang ditetapkan. Pemohon juga disaran menyediakan jumlah wang yang tepat bagi tujuan pembayaran mengikut jumlah borang yang ditempah. Borang pendaftaran haji dan slip pengantaran hendaklah diisikan dengan lengkap beserta dokumen-dokumen yang diperlukan. Borang hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat dan dihantar sebelum pendaftaran haji ditutup. Orang ramai yang hadir ke pusat-pusat pendaftaran haji hendaklah mematuhi garis panduan yang ditetapkan. Hanya seorang sahaja dibenarkan membuat urusan semasa mengambil dan menghantar borang pendaftaran. Pemohon hendaklah telah melengkapi 2 dos vaksin, mempunyai aplikasi BruHealth dengan kod berwarna hijau atau kuning, membawa kad pintar atau lesen memandu dan tidak mempunyai gejala flu. Semasa membuat urusan ke pusat-pusat pendaftaran haji, pemohon hendaklah sentiasa memakai sukup muka, mengimbas kod QR, membuat pemeriksaan suhu badan dan mengamalkan penjarakan fizikal. Ujian wabak COVID-19 bukanlah sebagai alasan untuk mengabaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan halal serta keselamatan kualiti dan kesihatannya. Keperluan utama kepada pelbagai perkhidmatan dan produk halalan Thaiban membuktikan bahawa konsep halalan Thaiban mampu membawa kepada pelbagai kebaikan dan keberuntungan yang bersifat universal serta mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa, menjelaskan perkara tersebut pada perasmian seminar antarabangsa produk dan perkhidmatan halalan Thaiban Sabtu ke-5 secara maya. Pengiran Dr. Hajah Nur Khairiah binti Pengiran Haji Hashim, Pengarah Pusat Penyelidikan Halalan Thaiban Yunisa, dalam pada itu berkata seminar tersebut dapat mengenal pasti keperluan dan kesinambungan industri halalan Thaiban dalam perjalanan hidup manusia. Seminar anjuran Yunisa menerusi Pusat Penyelidikan Halalan Thaiban itu disertai oleh 200 peserta dari dalam dan luar negara. Diadakan bersempena Brunei December Festival, seminar tersebut menampilkan 4 pembentang utama dan 22 orang pembentang poster. Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama memaklumkan pendaftaran kelas Al-Quran dan Mukadam pada setiap hari Jumaat di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara bagi tahun 2022 dibuka bermula hari ini. Borang pendaftaran boleh diperoleh di unit kelas Al-Quran dan Mukadam bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid, Bandar Seri Begawan, Masjid Surau dan Balai Ibadat seluruh negara dan dikembalikan tidak lewat 30 Disember 2021 atau muat turun melalui www.khu.gov.bn dan dikembalikan tidak lewat 31 Disember 2021 kepada guru penghubung di masjid, surau dan balai ibadat yang dipilih untuk kelas tersebut. Syarat penerimaan bagi kanak-kanak yang akan memasuki kelas tersebut di atas hendaklah berumur 6 tahun pada 1 Januari 2022. Untuk maklumat lanjut, hubungi talian 223-3192 pada waktu pejabat. Dua buah syarikat dikenakan kompaun oleh bahagian penguatkuasa undang-undang Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan
di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 Bab 12-1-A Bab 12-1-B. Syarikat Tanisha Sendirian Berhad didenda RM200 atas kesalahan meninggalkan bekas sampah sarap barang perniagaan di Kampung Serusup. Sementara syarikat Yapki Vegetables and Fruit Supplies meninggalkan kotak-kotak perniagaan dan bekas plastik buah-buahan di Kampung Beribi. Syarikat-syarikat terbabit diberi tempoh 7 hari untuk menjelaskan kompaun tersebut.